Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wantanya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari, salam sejahtera dan salam 1 September 2020. Saya ucapkan kepada anda semua penonton setia Wanita hari ini. Baik, hari ini hari Selasa dan untuk siaran hari ini sebenarnya saya tidak keseorangan sebab sekejap sahaja lagi kita akan bersama juga dengan Hazrina dan seperti yang telah diwar-warkan di laman sosial Wanita hari ini, topik yang akan kita bincangkan adalah berkaitan dengan demo masakan berasaskan nenas ataupun nama saintifiknya Ananas communis. Jadi hari ini kami akan bawakan lauk pauk berasaskan nenas, ada juga minuman dan ada juga pencuci mulut berasaskan nenas. Apa yang pasti, semua khasiat tentang nenas akan kami kongsikan bersama dengan anda sekejap sahaja lagi. Tapi sebelum itu, kita ingin bersama dengan Iqbar Hakim, Pegawai Pemasaran Dinas. Silakan Iqbar. Terima kasih untuk hos kita hari ini, Uyu Aina Arsyad. So, hari ini Iqbal nak bawakan set Dinas Gold kepada penonton wanita hari ini yang mana kesanannya lebih berganda. Okey, hari ini kita tak nak cakap pasal penggunaan produk sebab semua dah tahu set Dinas Gold terbukti dengan keberkesanan produk yang mana sudah berada di pasaran selama 10 tahun. Okey, hari ini kita ada promosi Merdeka yang mana 3 item iaitu set rawatan wajah Dinas Gold, lip glossy dan whitening scrub dengan harga RM120 sahaja. Okey, promosi ni anda hanya boleh dapatkan hari ini sahaja. Okey, di dalam set Dinas Gold kita ada 5 item iaitu Detox Soap, Choco Cream iaitu krim untuk waktu siang, Blue Serum iaitu serum untuk waktu siang, D-Balance Cream iaitu krim untuk penggunaan waktu malam sebelum kita tidur dan Lifting Serum iaitu serum untuk waktu malam. Okey, kepada pengguna-pengguna semua, sebenarnya promosi kita nak turunkan lagi RM20 daripada RM120 kepada RM100 sahaja. Anda akan dapat whitening scrub dan lip glossy Dinas. Mana nak dapat harga RM120 untuk 100 pengguna terawal. Hanya RM120 sahaja tahu anda akan dapat 3 item. So untuk pengguna-pengguna setia Dinas ataupun pengguna yang baru saja ingin menggunakan Dinas, anda boleh kontak nombor yang tertera di kaca TV sekarang kerana promosi kita hari ini sahaja 24 jam anda dapat set rawatan wajah Dinas Gold, whitening scrub dan juga lip glossy dengan harga RM120 sahaja. Keberkesanan Dinas terbukti dengan keberadaan di pasaran sudah 10 tahun. Alhamdulillah. So, untuk pengguna-pengguna di luar sana yang nak dapatkan set rawatan wajah Dinas Gold berserta whitening scrub dan lip glossy dengan harga RM120 sahaja, anda boleh kontak nombor yang berada di kaca TV sekarang. Hebat Dinas! Terima kasih Iqbar berkongsi tentang Dinar Skincare yang pastinya hari ini kami tidak mahu ketinggalan untuk berkongsi kepada anda juga menu istimewa untuk hidangan tengah hari ataupun minum petang anda. Kalau tengok kat depan saya ini macam-macam ada. Kalau boleh saya kongsikan, kita ada menu hidangan makan tengah hari seperti nasi biryani dan juga kita ada acar nanas, kita ada pajeri nanas, kemudian ini jelatah nanas. Ini dia satu
satu lagi menu istimewa. Siapa sangka skon yang biasanya kalau kita makan yang biasa saja ataupun raspberry, hari ini kami nak kongsikan idea baru, skon nanas. Kat situ kita ada masak lemak ikan masin juga bersama dengan nanas, ada aiskrim, ada fruit punch nanas. Wow, terus rasa berselera nak makan tengah hari ini. Untuk berkongsi apa yang menariknya untuk kami bawakan tentang inovasi dan juga jenis nanas yang ada di negara kita. Ini dia, saya nak perkenalkan tetamu kita hari ini, Puan Nurul Syamimi Abdul Ghani, Pegawai Penyelidik Pusat Penyelidikan Horticulture. Apa khabar? Khabar baik. Terima kasih Rina. Terima kasih juga bersama kami hari ini. Okey, ini kita dah nampak hasil daripada buah nanas. Tetapi hakikatnya ramai mungkin dalam kalangan kita yang suka makan nanas, yang memang tanam buah nanas, tak tahu antara kelebihan dan juga manfaat daripada sepohon buah nanas ini. Mungkin sebagai permulaan kita nak kongsikan berapa jenis nanas yang ada di Malaysia. Okey, sebenarnya terdapat 12 variety yang telah berdaftar dengan Jabatan Pertanian di Malaysia lah. Okay, antaranya variety nanas Morris, Gandul, Morris Gajah, Josephine, MD2 dan yang terbaru yang telah daftarkan pada 2019 iaitu Keningau Diamond. Okey, 12 jenis buah nanas yang ada di Malaysia. Dan hari ini kalau dilihat daripada perkembangan kan, kalau cerita tentang sejarah buah nanas ni kita tahu ia adalah berasal daripada Amerika Selatan, kemudian masuk Amerika Tengah, kemudian ke Asia dan terus ke Malaysia. Dan hakikatnya buah tropika ini juga menjadi salah satu buah-buahan yang dapat dikomersialkan, mempunyai potensi yang sangat tinggi. Buah nanas kita tahu ada banyak kegunaan dia, boleh dihidangkan dalam pelbagai jenis masakan. Apa lagi yang istimewanya tentang buah nanas ni, Puan Nurul? Okey, sebenarnya buah nanas ni seperti yang kita sedia maklum, dia mempunyai mineral dan nutrien sangat tinggi, yang terutamanya vitamin C lah. Okey, contohnya variety nanas MD2 memang ianya merupakan satu variety nanas yang mempunyai kandungan vitamin C yang sangat tinggi dan baik untuk ketahanan imun badan kita, terutamanya contohlah kalau macam kita mengalami demam, okay, so lain daripada kita ambil perubatan biasa, kita boleh cuba untuk nanas. Cuba untuk makan nanas. Okay. Kalau kita tengok kat sini yang paling popular adalah nanas yang seperti kita kongsikan, ada MD2 dan Josephine. Josephine. Yes. Okey, tapi ada inovasi baru yang saya nak kongsikan. Mungkin kita boleh tunjuk sikit kepada penonton. Kalau kita makan nanas tu biasalah secara normalnya kita tahu boleh dihidangkan macam tu saja, ataupun yang saya sebutkan antara menu-menu istimewa yang ada ni. Tapi di tangan Puan Nurul ni sesuatu yang cukup istimewa, inovasi terbaru katanya. Okey, ini sebenarnya inovasi daripada Mardi sendiri, iaitu buah nanas salutan bersalut sejuk beku. Okey, dia berasal daripada buah nanas tapi kita salutkan dengan breadcrumbs. Ini dah disalut breadcrumbs. Breadcrumbs, yes. Tapi ini tidak boleh makan direct lah. Baru nak rasa. So kita perlu deep fry, and then baru kita boleh dapat makan. Macam contohnya kalau selalu kita makan pisang goreng, ini kita makan nanas goreng breadcrumb. Wow, inovasi terbaru katanya. Okey, melihat kepada perkembangan ataupun perjalanan buah nanas ini, kelebihannya mungkin kita dapat lihat dari segi manfaatnya. Bukan sekadar buah nanas, katanya daunnya juga, kulitnya boleh dijadikan cordial. Wow, itu satu perkembangan terbaru yang saya kira boleh dimanfaatkan oleh semua pihak yang sebenarnya menjadikannya sebagai satu potensi. Ya, betul. Cuma saya dapat kongsikanlah di keseluruhan buah pokok nanas itu sendiri ada banyak kegunaan yang kita boleh buatlah. Contohnya yang terbaru ni, fiber daripada daun nanas itu sendiri boleh dijadikan dalam bidang kejuruteraan lah untuk dijadikan drone. Itu salah satu contoh yang terbaru lah, inovasi yang drone terbaru. Ya? Yes. Wow, itu satu teknologi baru yang hanya sekadar kita tak tahu bahawa berasal daripada pokok nanas. Fiber nanas itu sendiri. Wow, okey. Dan bagaimana pula kalau kita lihat hasil dalam industri makanan sendiri? Kalau tadi saya dah sentuh tentang kulit nanas boleh buat cordial. Okey, ada apa lagi yang sebenarnya boleh kita jadikan sebagai produk ataupun industri makanan berdasarkan nanas ini? Okey, specialnya nanas ni dia mempunyai satu enzim bromelain. Okey, enzim bromelain ni lah yang banyak kita guna untuk produk penghasilan suplemen,
penghasilan makanan ataupun ubat-ubatan untuk anti keradangan. Dan selain daripada tu boleh juga untuk ada kajian juga lah jalankan untuk mengurangkan keradangan ataupun arthritis, penyakit arthritis. Dan ada jugalah kajian kita dapat kongsikan iaitu bromelain dapat menurunkan berat badan. Itu yang suka dengar tu bila tahu ada kandungan bromelain dalam buah nanas ini dan boleh turunkan berat badan. Saya percaya lepas ni ramai yang akan menjadikan buah nanas ini sebagai pilihan mereka. Tapi ada juga mitos yang mengatakan tentang kalau makan buah nanas ni tak semua orang boleh makan buah nanas sebab dia ni boleh katakan makanan yang tajam. Dan bagaimana sebenarnya kita nak pastikan sebenarnya buah nanas ini ada banyak kelebihan dia selain daripada mitos yang mungkin kadang-kadang kita tak tahu kebenarannya. Okey. Daripada maklumat yang saya ada, contohnya untuk wanita yang mengandung. Okay, ada juga dikatakan jangan makan nanas sebab kandungan asid yang tinggi boleh menyebabkan keguguran. Tapi kajian daripada doktor dan doktor perubatan lah ada juga menyatakan bahawa makan nanas ni tidak memberikan apa-apa kesan pada kandungan itu sendiri sebenarnya. Kalau dalam dunia masakan, nanas dikatakan boleh melembutkan daging. Yes. Betul atau salah? Pada pandangan saya ada betulnya sebab dia enzim bromelain itu menjadi sebagai satu ejen untuk melembutkan protein-protein daging yang keras, so dapat membantulah dalam industri makanan. Okey, baiklah. Sebenarnya kan Puan Nurul, kalau kita nak cerita tentang kelebihan ataupun manfaat buah nanas ini, memang banyak lagi kita nak kongsikan. Tapi kerana kesuntukan masa, kita nak ucapkan terima kasih kepada Puan Nurul dalam masa yang sangat orang kata limitasi ini. Banyak sebenarnya dah pun kita berikan info-info kepada penonton wanita hari ini. Terima kasih sekali lagi. Kita nak berehat seketika. Selepas ini jangan ke mana-mana sebab ada menu istimewa yang saya sebutkan tadi bakal kami kongsikan resepinya. Wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita hari ini dan seperti yang telah kami war-warkan tadi, hari ini kami akan kongsikan segalanya tentang nenas. Dan di stesen pertama ini kita bersama dengan Encik Abdul Hadi Mohamad dari Scones and Me. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Apa khabar Yana? Khabar baik, alhamdulillah. Okey, sebagai permulaan ni mungkin Encik Hadi boleh kongsikan sikit. Dah berapa lama sebenarnya buat bisnes scones ni? Kita mula lebih kurang 4 tahun, 2016 sampai hari ini. So kita bertahan dengan macam-macam produk yang dari sini yang kita ada lah. Tapi fokusnya memang kepada scones Memang lah. kepada scones sahaja. Okey, baik. Untuk membuat scones ni kan, saya lihat ada pelbagai jenis bahan-bahan yang digunakan. Baik. Dan saya tertarik untuk bertanya tentang susu. Susu yang digunakan ni susu apa sebenarnya? Dia sebenarnya fresh milk. Fresh milk. Fresh milk yang kita guna pakai untuk masukkan ke dalam scones lah. Selain daripada mungkin bahan-bahan lain macam krim. Okey, baik. Dan fokus memang kepada scones. Betul. Dan yang terbaru adalah scones nenas. Scones nenas, betul. Mungkin boleh kongsikan sebenarnya nenas apa yang digunakan untuk membuat scones ni? Okey, kita pakai nanas MD2 untuk kita dapatkan rasa yang paling baik, yang paling sedap dan kemudian dari segi warna dan juga bentuk dia. Tapi yang mendapat permintaan yang tinggi, scones nenas ni macam mana? Ini antara yang baru. So kalau ikut permintaan yang tinggi, dia ada kita ada yang scones klasik dan juga scones cranberry yang paling tinggilah sekarang. Okey, baik. Dan untuk menghasilkan scones yang teksturnya tepat, yang kadang-kadang tu kalau kita rasa scones tu dia terlalu keras kan. Macam mana sebenarnya? Mungkin ada tips yang boleh dikongsikan sikit. Scones nak dia dapat sedap sebenarnya dia perlukan skills yang betul lah dan juga barang-barang yang berkualiti. Contohnya kena pakai susu, kena pakai krim dan sebagainya lah. Baru dapat tekstur tu betul. Betul. Dan kalau saya lihat memang ada pelbagai jenis variasi scones. Tetapi untuk scones nenas ni, apa sebenarnya antara khasiat yang Cik Hadi boleh kongsikan dengan penonton kita? Khasiat ni dia baik kepada tubuh badan lah, kepada perut kita. Especially kepada setengah anak-anak dia tak suka nak makan buah-buah ataupun nenas. So kita potong kecil-kecil nenas tu dalam scones, dia akan seolah-olah tak nampak. So dia baik juga untuk anak-anak. Baik. Dan kalau kita lihat, nenas ni pun sebenarnya selalu digunakan dalam masakan kampung kan? Betul. Tapi ini masakan barat sebenarnya. Hidangan barat. Jadi macam mana sebenarnya sebagai pengusaha scones nak menggalakkan orang di luar sana untuk mencuba masakan berasaskan nenas ni selain daripada masakan-masakan kampung? Kita boleh banyak buat research lah. Ataupun kita cuba
belajar jalan keluar negara untuk tengok sistem dan kehidupan orang. Dan dari situ kita belajarlah orang pakai nenas untuk benda lain. So kita akan dapat idea sedikit sebanyak macam mana kami merantau dulu. Baik. Dan inspirasi untuk membuat scones nenas ni pun adalah hasil daripada perjalanan di luar negara. Betul, di UK dulu. Okey, baik. Mungkin ada social media yang nak dikongsikan bersama dengan penonton semua. Kalau-kalaulah ada yang nak buat tempahan, macam mana caranya? Okey, boleh terus pergi kepada Instagram kami, Scones and Me, Facebook Scones and Me, Twitter Scones and Me Malaysia, ataupun boleh hubungi 019-6600-524. Baik, sedikit. Baik. Ada berapa jenis variasi scones yang ada? Sekarang ni kita ada 8 termasuk dengan nenas. So yang paling terbaru tadi macam yang saya cakap, kita ada nenas dan juga kita ada yang paling baru pandan gula Melaka. Wah, macam-macam variasi scones, tetapi Betul. yang utamanya mestilah scones nenas. Betul. Okey, baik. Di stesen pertama ni adalah berkenaan dengan scones. Kita akan segera bersama dengan Rina nak tahulah pula apa agaknya menu nak dikongsikan bersama dengan Rina. Dengar-dengar cerita ada lauk pauk yang sangat-sangat sedap. Wow, okey. Silakan Rina. Okey, tadi kan kita dah tengok bagaimana inovasi daripada buah nanas itu boleh kita masukkan dalam menu makanan barat, skon nanas. Okey, ini berbalik kepada masakan tradisional, masakan Melayu yang semestinya kita tahu buah nanas ni memang cukup popular dalam masakan Melayu. Bersama kita Puan Rosmawati daripada Rose Catering. Okey, kalau kita tengok ni, saya ni dah tertarik dah sebab ni semua selera saya, Kak Ros. Sebab apa? Ada menu lauk pauk kenduri. Okey, salah satu yang menjadi tarikan utama buah nanas untuk masakan Melayu adalah pajeri nanas. Betul. Okey, mungkin kita nak cerita sikitlah kenapa agaknya kan buah nanas ni memang sinonim sangat dalam masakan Melayu. Kalau masakan tradisional, masakan kenduri memang tak larilah. Nenas tu orang kata tiap-tiap minggu Kak harus jumpa nenas ni. Ada Macam kawan baik pula. Betul. Kalau tak ada nenas menangis Kak Ros. Kita selalunya nenas ni kita gunakan untuk pajeri nenas kan. Menu-menu orang kenduri kadang-kadang acar jelata, masak lemak nenas ikan masin dan kari nenas kan. Jadi semua tu menu-menu orang kata yang orang kata di hati orang Melayu. Okey. Kahwin pun dia nak makan yang tu juga. Kalau tengok kat meja makan beradab pun nanas lah yang paling utama. Sebab kita ada ikan masak sweet sour guna nanas juga. Guna nanas juga. Kita masak pajeri nanas, kita ada juga jelatah nanas. Kita ada jam nanas juga. Kalau dulu-dulu pun orang buat jam nanas kan. Senang sebab apa? Boleh tanam sendiri. Betul. Nanas sangat murah lah kalau kita comparekan apa tu Buah-buahan masakan yang lain, masakan yang lain. Nanas sebab dia senang, kadang-kadang kita tanam dalam pasu pun boleh hidup kan. Betul. Kalau dekat kampung-kampung tu dia ambil petik nanas dia dah boleh buat sayur dah. Boleh makan anak beranak dah. Tapi kan bila cerita tentang masakan Melayu dan buah nanas ini, ada banyak lagi yang sebenarnya kita boleh orang kata try and error. Betul, kan? betul. Sebab dari segi khasiat dia tu, Kak Ros, mungkin orang tak tahu. Selain daripada makan buah oren untuk dapatkan vitamin C, buah nanas juga ada vitamin C-nya juga. Betul. Selain pada kulit, Kak Ros sukakan nanas ni untuk sistem pencernaan. Kalau rasa sembelit-sembelit tu eloklah minum jus nanas. Boleh ya? Okey. Ini juga salah satu cara untuk sebenarnya kita nak galakkanlah dalam kalangan anak-anak kita. Asyik makan mungkin buah-buahan ikut kesukaan mereka je. Betul. Sekali-sekala kenalkan mereka dengan produk-produk tempatan. Sebab kalau tengok kat Malaysia ni ada banyak jenis buah nanas. Tapi untuk pajeri nanas kita, jenis yang mana Kak Ros lalu rasa paling sesuai untuk gunakan? Biasanya Kak Ros gunakan untuk masakan nanas yang muda. Tak kisahlah nanas apa pun. Tapi yang paling sedap kalau nak makan begitu saja, nanas madu lah. Okey, lagi satu mungkin juga ramai dalam kalangan kita nak tahu kan. Kadang-kadang apa yang membuatkan mereka ni takut nak makan nanas sebab risau kalau lidah tu akan jadi lidah dan sebagainya kan. Mungkin akan sakit lidah dan sebagainya. Apa tips untuk kita elakkan daripada membeli atau makan nanas yang boleh buatkan lidah kita sakit? Sebenarnya nanas ni dia ada macam
dia punya kategori. Ada yang masak, ada yang belum masak, ada yang sederhana masak. Yang sederhana masak ni untuk kita masak-masak ni sesuai lah. Okey. Tapi untuk makan tu pastikan yang lembut, yang dah masak kan. Yang Betul-betul yang dah masak ya. Barulah tak ada masalah tu. Lagi satu, cara kalau kita tengok kan orang yang makan buah nanas ni dia sangat pandai, mahir kalau kita kopek buah nanas. Dari potong pun ada cara, ada teknik dia. Kena menyirung kan, kena buang mata dia kan untuk pastikan itu yang tak memberikan rasa sakit pada lidah kita. Lagi satu, buah nanas ni ada yang ramai tak suka makan sebab umpulur dia tu. Sangat keras dan sebagainya. Apa tips daripada Kak Ros sendiri? Kalau biasa kalau macam Kak Ros sendiri kalau makan, Kak Ros tak makan pulur. Tapi kalau untuk masakan, sebab kita masak dia akan Lembut. Dia akan lembut kan. Masa tu okeylah sedap. Tapi setengah orang tu dia suka makan pulur. Ikut. Betul. Kalau saya masa kecil-kecil ingat lagi minat untuk makan pulur tu berebut-rebut. Okey. Bagi mereka yang mungkin nak tahu ada macam-macam resepi buah nanas daripada Kak Ros sendiri, bagaimana cara untuk mereka dapatkan perkhidmatan Kak Ros? Okey, boleh layari dekat Facebook Kak Ros, Ros Catering, ROSEKATERNG. Boleh tengok kat situ Instagram. Ada macam-macam contoh yang Kak Ros pernah buat. Ada berapa banyak jenis masakan yang Kak Ros pernah buat. Dan satu lagi, Kak Ros ada satu lagi Instagram iaitu lauk. Pada mereka yang tak nak buat catering tapi nak beli lauk dalam kuantiti yang kecil, boleh tengok kat situ. Baik, terima kasih Kak Ros. Ini dia hasilnya kat depan ni. Betul. Tak sabar kalau ada nasi putih dah makan dah. Yana jangan cemburu sebab bau dia memang sampai ke sana. Tapi Yana juga ada lagi satu menu istimewa nak dikongsikan. Terima kasih Rina, memang sangat-sangat sedap baunya dan pajri nanas itu sebenarnya masakan favourite mak saya. Okey, untuk kaunter yang seterusnya, Yana bersama dengan Maizatul Akmal Nur Hizam dari Es Kepal dan hari ini kita nak berkongsi juga tentang minuman ataupun fruit punch yang menggunakan nanas. Apa khabar Mai? Hai, khabar baik alhamdulillah. Sihat ya alhamdulillah. Okey Mai, hari ini kita nak buat fruit punch dan pastinya key ingredient ataupun bahan utamanya adalah menggunakan nanas. Betul. Mungkin Mai boleh kongsikan, silakan. Okey, kita akan buat fruit punch, hidangan istimewa yang kami sediakan untuk WHI. Okey. Kita akan masukkan strawberry, nanas yang dipotong dadu. Okey, kemudian kita akan masukkan air nanas. Air nanas ini memang perahan nanas yang sudah dikisar ataupun macam mana? Kita campur, kita masukkan cordial dan kita blend, kita kisar nanas tu dan kita campur sekali untuk rasakan lebih lagi nanas tu kan. Kemudian kita masukkan aiskrim soda. Aiskrim sodanya tak terlalu banyak ya? Tak terlalu banyak untuk bagi rasa saja. Dan ini adalah sangat special. Ini kan. Yang ini adalah nanas, mint. Lepas tu air jus nanas ni kita bekukan dia. Baik. Dan diletakkan dalam bekas ais. Bekas ais tu. Dan jadilah macam ni. So kita akan campurkan. Dijadikan jadi ais. Kalau tengok macam ni pun kan, kadang-kadang apa akan suka makan kan. Betul. Jadi sangat senang dia punya tu. Sangat senang menu dia. Betul. Dan sebenarnya ini juga adalah salah satu cara untuk menarik minat anak-anak ataupun adik-adik kita kat luar sana tu yang susah nak makan ataupun minum buah-buahan ni. Betul. Kita berpelbagaikan punya kadang-kadang diorang tak suka nanas tapi dia suka strawberry. So kita campurkan jadi akan menarik ke perhatian diorang untuk diorang makan juga kan. Makan nanas try. Faham? Dan terakhir sekali kita akan letakkan mint, daun pudina. Ini akan memberi aroma yang lebih sedap lagi. Okey, baik. Ini fruit punch. Okey, kalau boleh saya nak rasa sekejap lagi. Tetapi di sebelah ni apa ni? Mungkin Mai boleh kongsikan. Ini adalah ABC. Okey, ABC nanas ni memang special. Kita letakkan apple hijau, campuran apple hijau. Kita ada perisa strawberry sikit dalam dia dan semestinya ada nanas, buah-buah nanas dan nata de coco nanas. Okey, baik. Dan sebenarnya Mai, macam mana Mai melihat penggunaan nanas dalam fruit punch ni? Adakah ini sememangnya main ingredient ataupun kunci utama untuk kesedapan fruit punch ni? Kalau kita lihat sebenarnya bila kita rasa nanti kan memang air nanas tu yang akan beri peranan yang lebih
memang akan menjagakan. Sebenarnya bila saya potong nanas pun, dah bila bau tu pun kan, dah memang menarik perhatian. Memang macam rasa kat tekak tu, menjagakannya kan. So, memang nanas paling utama lah untuk key player lah. Betul. Okey, kita ada fruit punch, kita juga ada ABC nanas dan menarik juga yang saya nak kongsikan bersama dengan anda di sini adalah ais kepal nanas. ya, ais kepal nanas. Ini first time sebenarnya saya dengar ais kepal nanas ni. okey. Ini variasi yang dihasilkan oleh Mai. Ya, macam kita dah ada pelbagai perisa. Kita ada mangga. Itu biasalah kita akan jumpa kan, gula melaka, jagung. Lepas tu nanas ni memang jarang orang buat. Jadi kami hasilkan nanas dan nata de coco sebagai topping. Nata de coco tu tak boleh tinggalkan lah. Betul. Okey Mai, mungkin Mai ada apa-apa social media yang nak dikongsikan bersama dengan penonton wanita hari ini. Silakan. Boleh layari kami punya Instagram @kepal ataupun Facebook kami @kepal Malaysia. Okey, boleh lihat kat situ. Kami banyak event dan pelbagai lagi produk yang kami ada di situ. Apa antara produk lain yang ada? Mungkin boleh kongsikan. Kita ada cendol. Okey, kita ada ais buah. Dan kita ada ABC. Tapi semua yang manis-manis lah. Semua yang sedap. Okey, baik. Terima kasih, Mai. Tapi sebelum tu, Yana nak rasa sikit fruit punch yang dihasilkan oleh Mai ni. Bismillahirrahmanirrahim. Sedapnya suasana kita pun dekat sini berangin, cuaca pula panas, memang sangat-sangat sedap. Okey, baik. Terima kasih kepada Mai sekali lagi dan kepada anda. Jangan pergi ke mana-mana sebab sekembalinya nanti kami ada satu lagi menu yang nak dikongsikan bersama dengan anda semua. Wanita hari ini. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami di Wanita Hari Ini. Dan dalam segmen tajaan sekarang ni, Yana bersama dengan Datin Maziah dari Almas Beauty and Health. Apa khabar, Datin? Alhamdulillah, Yana. Sihat? Sihat, Alhamdulillah. Tahniah Datin dapat cucu baru. Allah. Okey, Datin. Baik, hari ini apa yang Datin nak kongsikan bersama penonton setia Wanita Hari Ini? Silakan. Terima kasih, Yana. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton Wanita Hari Ini. Excited saya kan, dah lama tak bersiaran, Yana. Kan? Itulah saya nak bagi tahu, syukur, apa pun syukur Alhamdulillah kerana jus Nusantara Gold tetap menjadi produk nombor 1 di hati pengguna. Tanya, bila kita sebut jus kesihatan nombor 1, jus Nusantara Gold tetap di dalam hati setiap semua pengguna-pengguna setia saya. Ini saya nak bagi tahu apa ni, Yana? Apa pun dengan packaging baru saya bawa hari ini. Kalau dah tengok skrin cepat sangat, dah keluar dah packaging lama, packaging baru. Apa yang saya nak tekankan di sini, Gold hijau turquoise adalah packaging baru. Gold hitam dah tak ada di pasaran. Kenapa tu, Datin? Untuk memastikan keaslian dan saya berjanji akan menjaga kualiti saya di tahap yang tertinggi. Jadi anda di sana, di luar sana tidak perlu curiga, tidak perlu sangsi. Ya, sekarang ni dapatkan jus Nusantara Gold packaging berkala baru, berwajah baru, color baru. Gold dengan hijau turquoise. Ingat ya, dan promosi sempena packaging baru Yana, beli 5 botol dapat 1 percuma. Kalau anda nak tahu lebih lanjut, memang ke Instagram, ke hotline kita lah kan. 5 tu tak semesti kita beli 5 botol. Kita boleh kumpul dan 5 botol dengan terma dan syarat. Apa pun kena tanya HQ kita nanti. Dan saya nak bagi tahu di sini, saya merasa teruja dan merasa amat bangga dan dihargai kerana baru-baru ni Yana, saya tengok 2, 3, 4 viral di media media sosial, digital ni, media sosial ni saya tengok mereka viralkan tentang keberkesanan jus Nusantara Gold. Mereka sendiri yang berkongsi dengan pengguna-pengguna semua. Saya terkejut bila saya sendiri dapat video tu. Apa pun syukur Alhamdulillah kerana jus Nusantara Gold dapat membantu anda semua, ibu-ibu anda keluar dari permasalahan berbagai masalah kesihatan. Lepas tu, itulah bab kata jus Nusantara Gold dapat menyapu air mata ibu dan ayah. Inilah masa terbaik untuk anda. Bukannya sekarang, dari dulu lagi 7 tahun dulu. Yang mana jus Nusantara Gold berada di pasaran tetap tetap menjadi pilihan pengguna kerana keberkesanan. Dan di sini juga saya nak bagi tahu jus Nusantara Gold tanpa gula. Manisnya adalah dari kurma, madu dan delima. Jus Nusantara Gold ni bak kata istimewanya formulasi yang tetap unggul
kata saya, Yana, saya nak katakan begini, 7 tahun jus Nusantara Gold masih lagi utuh di pasaran. Jus kesihatan yang mana menjadi pilihan pengguna kerana keberkesanan lah. Kalau tak berkesan, mereka pun tak nak repeat balik, tak nak beli lain. Saya sangat menghargai duit yang anda keluarkan untuk membeli produk saya. Disebabkan itu, saya lahirkan dengan packaging baru untuk anda mendapat kualiti terbaik. Dan di sini juga saya nak bagi tahu, jus Nusantara Gold booster kepada semua permasalahan kesihatan kita, dan dia juga membantu meningkatkan imunisasi, menguatkan antibodi kita. Jus Nusantara Gold juga dikilangkan di kilang bertaraf GMP. Baik. Dan bertaraf halal. Anda tak perlu sanksi, 100% keluaran Bumi Putra. Dan di sini juga jus Nusantara Gold dapat membantu anda keluar daripada permasalahan. Dan bak kata tak kenal maka tak cinta. Mencegah lebih baik dari merawat. Sediakan payung sebelum hujan. Inilah jus Nusantara Gold yang anda kena ada di rumah, 1 botol. Setiap keluarga mesti ada 1 botol. Kerana apa? Saya menjaga sangat kualiti jus Nusantara Gold. Kerana saya satu keluarga mengamalkannya. Baik, Datin, ini berkenaan dengan jus Nusantara Gold. Apa lagi produk lain yang Itulah Datin nak kongsikan? Rahsia kulit putih cantik cerah gebu dalam masa 7 hari. Anda sendiri boleh lihat keberkesanannya. Dan itulah yang saya amalkan setiap hari. Jus Nusantara Gold 20 ml. Saya mengamalkan juga karisma mulus tanpa celah. Itu untuk dalaman, ya. Luar cantik, dalam pun nak cantik. Kita kan Yana, sebagai kepada semua penonton wanita di luar sana, kalau nak cantik, nak cerah gebu dengan tubuh badan menarik, mesti kena amalkan 3 produk ini. Jika dapat sekaligus, memang konsisten, memang anda boleh lihat sendiri kesannya. Set skincare Almas sangat mudah. 3 dalam 1. Kita pakai cleanser ni semua, dan yang saya nak tekankan, dia tak melekit. Tak melekit, tak berminyak. Sangat ringan, tekstur yang sangat cantik dan membantu menangani pelbagai masalah kulit dan memastikan kulit yang mulus, kurang kedutan, awet muda. Karisma pula dalaman kita untuk kulit yang cantik, cerah, gebu dalam masa yang singkat. Anda sendiri boleh lihat keberkesanannya. Berdirinya saya di sini bukan semata-mata nak melariskan produk, bukan juga nak menjanjikan bulan dan bintang. Saya nak memberi kepuasan untuk anda semua. Saya faham, memang ibu-ibu di luar sana, anda wanita di luar sana, kalau beli produk saya pasti anda nak kesan, nak kebaikannya, nak pulangannya. Oleh itu saya memang di sini ikhlas hati nak membantu anda semua. Di sini saya berjanji akan memastikan setiap produk keluaran saya bermutu tinggi dan kualiti terjamin. Apa lagi, pengarah pemasaran saya sedang dalam berpantang sekarang. Anda boleh lihat sendiri. Dengan amalan ini, tubuh badan dia telah kembali secara normal. Dan sebarang pertanyaan terus ke IG saya, Datin Mazia Almas dan Almas Beauty and Health. Dan terus ke talian 0192 122005. Pastikan satu keluarga, satu jus Nusantara Gold, penghulu segala produk. Baiklah, terima kasih banyak-banyak Datin Mazia di atas perkongsian tadi. Dan kepada anda, kami masih ada satu lagi menu berasaskan nenas yang nak dikongsikan. Silakan Rina. Terima kasih, Datin. Okey, stesen ni memang khusus untuk anak-anak kita sebab percayalah mereka pasti suka sebab kita nak tunjuk cara untuk buat aiskrim. Bersama dengan kita Sakina daripada Warna Pops. Kalau kita ikutkan bila makan aiskrim ni orang dah biasa dengan vanila, coklat, tapi nanas ni jarang-jarang. Apa yang buatkan Sakina dan suami Ikmal nak cuba buat popsicle daripada nanas ni? Okey, so nanas ni kita tahu dia banyak khasiat. So nanas ni memang anak saya sendiri ada masalah sembelit. So bila saya bagi dia nanas, dia senang lawas perhandaman dia. So dia sebenarnya kat rumah pun dia kurang makan buah-buahan. So bila saya bagi nanas dengan cara buat popsicle, dia lagi suka. Itu triknya. Sebab memang tak boleh dinafikan. Dalam kalangan anak-anak kita susah sangat nak makan sayur, susah sangat nak makan buah-buahan. Jadi bila buat dalam bentuk aiskrim, pasti mereka pun tak sedar yang mereka ni dah makan buah-buahan tempatan. Okey, dari segi mencipta ataupun nak buat inovasi untuk buat aiskrim nanas ini, bukan saja kalau kita tengok Ikmal sekarang ni dah masukkan seperti jus nanas ke dalamnya, kemudian ada pula diberi potongan buah nanas masukkan untuk bagi lagi ada tekstur rasanya. Tapi kalau tengok kat sini ada juga nanas yang telah pun dicampur dengan bahan-bahan lain. Contoh yang kita ada? So kita ada kat sini ada nanas
nanas campur dengan coconut cream. So bagi anak yang ada masalah lactose intolerant, maybe boleh try this popsicle. Dan kita ada juga nanas campur dengan strawberry. Wow, menariknya. So yang ni inilah nanas campur dengan mangga. Ini antara perisa-perisa yang sememangnya menjadi pilihan dari anak-anak sendiri. Tapi kan kalaulah mereka di rumah nak galakkan anak-anak makan buah, nak cuba untuk buat sendiri popsicle ini, susah ataupun tidak? Sebenarnya senang je. So bahan-bahan asas dia sebenarnya buah-buahan. Apa-apa yang kita ada dekat rumah lah. Macam kalau ada yogurt dekat rumah, kita pakai yogurt, madu. So apa yang kita buat ni, kita semua blend. Lepas tu kita letak dalam popsicle mold. Lepas tu kita sejukkan dalam peti ais freezer selama 4 jam. 4 jam. Okey, sekejap je dah lepas tu petang dah boleh hidangkan kepada anak-anak. Tapi dari segi penggunaan ataupun jenis buah nanas yang digunakan untuk aiskrim ni. So kita pakai Josephine sebab dia manis. Dan dia pun affordable untuk semua orang. Okey, baiklah. Selain daripada kita ada perisa nanas yang dicampur dengan pelbagai lagi perisa, apa lagi perisa-perisa menarik di Warna Pops? So kita ada wild berries, kita ada strawberry lemonade, kita ada chocolate fudge, cookies and cream. Sedapnya. Banyak perisa. So bolehlah tengok. Ini bukan sahaja anak-anak, ibu-ibu, ayah-ayah pun pasti suka boleh makan bersama-sama. Dan juga boleh jadi satu hidangan untuk pelbagai acara, terutamanya sambutan hari jadi anak-anak. Kan ini juga sebagai salah satu cara. Tak sedar kita dah galakkan anak-anak kita untuk mencuba ataupun makan buah-buahan tempatan. Bagi mereka yang mungkin ada sebarang keraian ataupun majlis nak dibuat hujung minggu, biasanya selalu ada banyak majlis kan. Bagaimana cara untuk dapatkan perkhidmatan? Boleh tengok kita punya IG dan Facebook Warna Pops. Dan boleh kontak lah, ambil nombor kontak ni 019-280-5670. Itu saja. Okey, kalau kita lihat kan ada juga menu-menu lain daripada buah nanas ini sendiri kan. Kita boleh kongsikan? So yang ni roti nanas. Roti nanas? Yes, roti nanas. Dan dalam dia ada jam ataupun sebenarnya? Dah ada jam. Dah ada jam nanas yang dibuat sendirilah. Dan ini juga jelly puding nanas. Jelly puding nanas. Okey, selalu kita buat puding karamel. Tapi ini puding nanas. Baik, terima kasih Sakina dan juga Ikmal bersama kita hari ini di mana kita dapat kongsikan salah satu lagi perisa ataupun pilihan untuk anak-anak kita. Sambil boleh saya cuba? Boleh. Sebab saya geram betul tengok nanas dan coconut ni. Sambil-sambil saya rasa ni, kita nak berehat seketika. Kembali lagi selepas ini. Wanita hari ini. Okey, kita dah sediakan hidangan yang kami bawakan sebentar tadi dalam demo masakan kita. Tapi terlebih dahulu bagi mereka yang nak tahu bagaimana nak dapatkan ilmu tentang buah nanas ini, penanamannya, kita boleh tanyakan kepada Puan Nurul bagaimana caranya untuk mereka dapatkan maklumat. Okey, untuk dapatkan maklumat atau keterangan lanjut daripada Mardi, boleh lawati Instagram Mardi Malaysia. Mardi Malaysia. Banyak maklumat yang ada. Betul. Dan seterusnya, Encik Hadi mungkin boleh kongsikan Instagram Scones and Me. Boleh, sesiapa nak order boleh terus pergi ke Instagram Scones and Me, @scones&me. @scones and Me. Okey, Puan Rosmawati, hidangan masakan Melayu memang tak dapat dipisahkan dengan kita. Bagaimana cara untuk mereka menikmati hidangan istimewa ini? Okey, pada mereka yang nak melangsungkan perkahwinan, cepat-cepat like Rose Catering, ROSEKATERING. Dan pada mereka yang busy, yang tak sempat nak masak, kita ada Instagram khas untuk mereka yang tak sempat nak masak, yang nak busy, like Instagram LAOUK, Lauk. Baiklah. Saya lah orangnya itu. Baik, seterusnya Mai untuk Eskapal, silakan. Okey, boleh stalk IG kita orang, Eskapal, ESCAPAL, Eskapal. Stalk Okay, saya suka. Okey. Untuk Sakina sendiri, bagi mereka yang nak rasakan aiskrim, boleh tengok kita punya Instagram Warna Pops. Warna Pops. Baiklah. Kalau kita tengok saja macam tak sah pula. Betul. Kan. Kenalah rasa. Jadi saya paskan pinggan ni. Sambil-sambil tu kami pun nak ucapkan terima kasih kepada anda semua penonton kami. Mudah-mudahan hari ini memberi inspirasi untuk menu istimewa makan tengah hari anda bersama dengan keluarga esok. Betul. Esok Rina dan Fiza akan kembali dengan topiknya masalah mental di sebalik senyuman pada waktu yang sama pukul 12 tengah hari. Jadi jangan lupa tunggu janji kita esok. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.
permaisuri. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri, dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri, dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia